Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Beta Channel. Okey, so hari ini saya akan buat perkongsian dengan anda. Okey, so bagaimana saya nak lakukan proses untuk breeding. Okey, 8 pasang ikan laga ni sekaligus. Yang mana kat sini kalau anda tengok saya ada MG. Okey, kita ada yellow koi. Okey, kat sini saya ada 3 pasang yellow koi. Dekat sini saya ada candy, alright, dan saya ada fancy yang kita akan breed hari ini. Okey, ini adalah antara proses yang mungkin boleh anda lakukan sendiri, yang mana kalau anda nak breed sebanyak mana ikan laga sekalipun tak jadi masalah. Yang penting anda punya cukup ruang dan juga anda punya cukup masa untuk anda menjaga anak-anak ikan laga anda nanti. Okey, so jom kita sama-sama tengok prosesnya akan saya lakukan. Okey, so untuk proses kita melakukan proses breeding untuk ikan laga ni sebenarnya tak susah. Okey, yang mana anda perlukan ruangan dan juga anda perlukan bekas untuk anda masukkan induk, okey, induk jantan dan induk betina. Yang anda perlu pastikan adalah ruangan ni sesuai untuk ikan laga yang akan anda breed nanti, dan juga air yang digunakan mestilah air yang sesuai, dan juga suasana yang anda nak letakkan tong ni perlulah lebih selamat daripada gangguan kanak-kanak ataupun tidak terlalu bising, sebab boleh mengganggu proses untuk kita lakukan proses breeding ni. Okey, so kalau anda tengok ni, ini adalah tempat yang saya selalu lakukan proses breeding di tempat saya. Okey, so jom kita sama-sama tengok macam mana saya lakukan proses yang pertama, yang mana kita akan masukkan air ke dalam bekas ni. Apakah bahan-bahan yang perlu kita masukkan ke dalam ni untuk menggalakkan proses kita breeding ikan laga kita nanti. Okey, so untuk proses breeding ni sebenarnya sangat mudah. Okey, kalau anda tengok di sini, kita hanya perlukan satu bekas yang macam ni. Okey, memadai untuk kita breed ikan yang jenis plakat. Sebab plakat saiz tidaklah terlalu besar seperti giant. Okey, kalau giant kita perlukan bekas yang lebih besar lah. Okey, untuk plakat kita perlukan bekas ataupun breeding tank yang sebesar ini pun sudah memadai. Okey, kita perlukan gunting, pen untuk kita lakukan proses untuk marking nanti, dan kita menandakan ini adalah jenis ikan yang telah kita breed, dan tarikh kita lakukan proses breeding. Okey, kita perlukan plastik untuk kita letakkan di atas permukaan air untuk ikan hasilkan buih. Okey, gunting ni adalah untuk kita potong bahagian tengah kita punya plastik untuk memastikan tiada ruang udara, yang mana kalau ruang udara terdapat di bahagian plastik, mungkin telur nanti akan naik ke bahagian plastik dan akan menjadi kulat. Okey, so ini akan kita lakukan nanti. Kita perlukan stiker. Okey, stiker ni memang untuk kita lekatkan plastik dan juga kita akan letakkan marking nantilah. Okey, so kita perlukan yang paling penting sekarang ni adalah 3 bahan ni, iaitu kita perlukan S1. S1 ni adalah antara ubat yang penting untuk kita masukkan ke dalam breeding tank, yang mana S1 ni dapat mengelakkan ikan daripada stres dan juga boleh mengelakkan telur ikan menjadi kulat. Okey, ini adalah antara bahan yang mungkin anda boleh cuba. Okey, yang keduanya black water adalah penggalak untuk ikan lebih aktif dan juga ikan lebih galak lah di dalam air ni nanti, yang mana kita akan masukkan 3 ke 5 titik. Okey, kita akan kacau air ni sehingga sebati, dan kita akan masukkan ikan. Dan juga kalau anda tengok di sini, ini adalah antara pati ketapang yang saya hasilkan sendiri, yang mana formula ni saya hasilkan untuk anda masukkan ke dalam ni untuk memastikan pH air kita terkawal dan juga baik untuk proses breeding lah. Okey, selain itu kita perlukan 2 bekas. Kalau anda tengok air ni sedikit berwarna biru, yang mana saya dah peram air ni terlebih dahulu sebelum ni di dalam kita punya tank, yang mana air ni berisi garam biru, dan juga saya dah masukkan hypocrystal dalam ni. Okey, kalau anda nak masukkan hypocrystal, jangan masukkan ke dalam bekas ni, anda perlu masukkan ke dalam tong yang mana anda nak peramkan air tu. Okey, so nanti kita akan masukkan kedua-dua air ni ke dalam bekas ni, dan kita akan campurkan bahan-bahan yang diperlukan. Untuk proses pertama yang saya nak lakukan sekarang ni adalah saya nak masukkan air dulu. Okey, kita akan masukkan air ke dalam bekas ni. Okey, yang mana anda tengok kalau satu mungkin tak mencukupi lah. Okey, kita masukkan 2 isian air ke dalam bekas ni. Okey, okey, so kita masukkan just nak memastikan bahawa okey sampai ke 2 ataupun ke 2,5 bahagian jari anda. Okey, yang mana sudah mencukupi untuk anda breed ikan laga yang jenis plakat, sebab tak perlukan air yang terlalu tinggi. Okey, sebab nanti apabila anda dah ada fry nanti, kita nak pastikan yang fry dapat makan yang cukup dan juga dapat ruangan yang serata. Okey, yang seterusnya yang kita nak masukkan adalah kita perlu masukkan 2 titik okey ubat S1 ni. Okey, kita perlu masukkan 2 titik S1. Okey, tak perlu terlalu banyak. Okey, yang mana kalau anda tengok S1 ni akan menukarkan air menjadi berwarna hijau lah. Okey, nanti saya akan kacau dulu air ni. Okey, dan seterusnya saya akan masukkan
2, 3, 4 dan 5 titik. Okey, black water ke dalam bekas ni sebab kita nak memastikannya ikan lebih aktif dan juga galak lah untuk melakukan proses breeding untuk male dan juga female. Okey, anda tak boleh masukkan bekas basingan, kita perlu lakukan proses ni terlebih dahulu, yang mana kita akan kacau air ni sehingga sebati dan kita akan masukkan male dan female nanti. Okay, so sekarang ni kalau anda tengok, saya akan masukkan pati ketapang. Okey, lebih kurang 2 ataupun 3 tudung lah. Okey, pati ketapang untuk kita pastikan yang kita punya air ni menjadi sedikit berwarna kekuningan ataupun berwarna oranye, bergantung pada jenis pati ketapang yang anda gunakan. Okey, so sekarang kita perlu kacau. Okey, dalam bekas ni saya tak akan masukkan garam sebab di dalam bekas ni memang kita dah ada air garam biru yang mana saya tunjukkan kepada anda tadi. Saya tak akan masukkan lagi garam sebab tak nak air ni terlalu tinggi dengan kandungan garam. Okey, sebab yang ini adalah antara proses yang selalu saya gunakan dan saya lakukan lah. Okey, so saya dah masukkan 3 bahan tadi, black water, S1 dan juga kita punya pati ketapang. Okey, so seterusnya sekarang ni apa yang akan saya buat adalah saya akan gunting sedikit pada bahagian ni. Okey, saya akan guntingkan sedikit. Okey, yang mana anda tengok. Okey, jadi kalau anda tengok bahagian ni, di tengah-tengah plastik ni memang kita perlu guntingkan sedikit sebab ini adalah tempat potensi ikan melakukan buih. Okey, jadi apabila kita lakukan proses untuk memotong sedikit bahagian ni, nanti wap udara yang bahagian bawah ni akan keluar melalui lubang ni dan telur tidak akan berada di bahagian plastik. Yang mana kalau anda tak potong, mungkin gelembung buih ikan akan menolak plastik ke atas dan menyebabkan setengah daripada telur ni akan menjadi kulat di bahagian atas. Okey, jadi kalau anda tengok ni, saya masukkan tip di sini. Okey, kita akan letakkan plastik di permukaan atas air kita. Okey, so kita akan letakkan seperti ini. Ini adalah antara cara yang saya gunakan. Okey, seterusnya saya akan potong sedikit daun ketapang ni. Okey, daun ketapang ni saya tak akan letakkan di dalam air sebab saya just nak lakukan proses ni sebagai umpan untuk ikan lakukan buih di bahagian bawah plastik. Okey, sebab kalau kita nak tengok telur nanti, kita hanya perlu angkatkan daun ketapang. Okey, kalau anda letakkan daun ni di dalam air, mungkin ikan akan hasilkan buih di bahagian bawah daun dan anda tak dapat tengok lah. Bagi anda yang baru, mungkin anda tak dapat tengok buih dan anda tak tahu sama ada ikan anda dah menghasilkan telur ataupun tidak. Okey, so itu adalah yang kedua. Seterusnya yang akan kita buat nanti adalah kita akan lekatkan stiker ni, okey, di bahagian tepi untuk menandakan tarikh anda lakukan proses ni dan juga jenis ikan yang dah anda masukkan ke dalam bekas ni. Okey, ini adalah antara metod yang paling senang untuk anda monitor umur ikan dan juga jenis ikan apakah yang anda breed. Kalau anda lakukan banyak pasangan ikan, takut nanti anda terlupa dan ada masukkan campur sekali ikan di dalam bekas yang sama. Jadi untuk proses penggradean ikan nanti akan menjadi lebih rumit lah. Okey, so kalau bagi saya memang anda perlu tulis supaya anda lebih senang untuk monitor ikan anda nanti. So sekarang ni kita perlu bahagikan dua area. Okey, yang mana untuk induk jantan dan induk betina ni kita perlu pisahkan terlebih dahulu untuk tempoh 24 jam. Okey, bagi saya suka letakkan untuk tempoh 24 jam lah sebab kita nak bagi suai kenal ikan ni. Kita akan letakkan female ke dalam bekas yang tinggi ni ataupun big cup ni dan juga male kita akan masukkan ke sini. Apabila male dah menghasilkan buih di atas di bawah plastik ni, nanti baru kita akan keluarkan female. Namun sebelum kita lakukan proses tersebut, anda perlu bagi cukup makan kepada anda punya induk supaya induk anda tidak keluar daripada bekas ni untuk lakukan proses breeding dalam keadaan yang terlalu lapar. Okey, jadi kita akan lakukan proses ni nanti, yang mana saya akan masukkan. Okey, ini adalah female. Okey, kalau anda tengok, ini adalah female yellow. Okey, yellow koi yang saya akan masukkan ke dalam ni. Okey, ini adalah female. Jadi kita akan masukkan male ke dalam ruang besar. Okey, yang mana kalau anda tengok, ini adalah male untuk yellow koi. Okey, saya akan masukkan ke dalam bekas ni. Okey, so ini adalah proses yang sangat mudah yang boleh anda lakukan sendiri. Okey, nanti saya akan lakukan untuk ke-88 bekas ni, proses yang sama yang akan saya lakukan, teknik yang mudah yang mana anda boleh lakukan dalam tempoh 5 ke 10 minit sahaja untuk melakukan proses breeding 8 ataupun 10 pasangan ikan ni. Anda tak perlukan tempoh yang lama, mungkin sekitar setengah jam anda dah boleh habiskan ke semua proses sebab proses ni anda perlu lakukan dengan teknik yang sama saja. Okey, selepas ni saya akan tutup terus bahagian atas ni. Kita tak nak ganggu ikan. Kita biarkan selama 24 jam biar ikan ni saling mengenali terlebih dahulu untuk tempoh 24 jam dan kita nak
memberikan sedikit ruang untuk ikan ni lebih tidak terlalu stres, okey, untuk melakukan proses breeding. Jadi kita akan biarkan ikan lakukan buih terlebih dahulu, dan lepas tu kita akan masukkan ikan betina bersama-sama dengan ikan male. Okey, so sampai sini dulu perkongsian dalam episod kali ini, yang mana dalam episod seterusnya anda perlu tengok, okey, yang mana saya akan lepaskan ikan betina ni nanti. Okey, proses tersebut mungkin saya tak akan rakam dalam video kali ini. Okey, yang seterusnya yang saya akan buat adalah saya akan lepaskan dalam tempoh 24 jam nanti. So selepas tu saya akan tutup dan kita akan biarkan selama sehari lagi. Okey, kita akan tengok selepas ikan dah menghasilkan telur di bawah plastik, okey, baru kita akan keluarkan female, dan kita akan tutup bekas ni sehingga 4 hari lepas ikan dah fry dah pandai berenang, baru kita akan keluarkan induk jantan. Okey, so sekarang ni perkongsian untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino Beta Channel. Assalamualaikum.